Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Baik. Kurang sikit no. Di mana ni? Di Melaka ke macam mana? Sedang menanti debaran semua ni Tak apalah tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? 27 kot. 26 habis. Itulah 26 dah tamat. Betul tak? Itu yang saya tanda lah. Betul tak? Okey baik. Jadi kita muka surat 27. Kita masih lagi di bab yang pertama, iaitu saya mestilah Muslim di sudut akidah. Jadi kita berada yang ke-18. Yang ke-18. Baik, jadi kita tengok yang ke-18. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Yang ke-18, saya mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping memperbaharui taubat dan iman. Jadi kenalah sentiasa beristighfar kepada Allah. Maknanya kita mengaji ni tuan-tuan yang lepas-lepas ni, kita amalkanlah tuan-tuan. Jadi bila kita sampai di sini, kita amalkan. Maksudnya setiap hari mestilah kita melazimi istighfar. Sebelum ni hendaklah bersyukur, tawakal lah kita sebut, cinta kepada Allah dan sebagainya kan. Jadi kita amalkan. Jadi yang ni yang ke-18, sentiasalah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita kotlah kita terfikir, aku ni tak ada dosa, nak istighfar buat apa? Jangan. Kita kena sentiasa istighfar pada Allah. Tanda bukti perhambaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita sampai lupa berdoa, lupa nak istighfar. Jangan jadi sampai apa? Jadi macam iblis yang mana dia tak berdoa pada Allah. Dia memadai, dia buat ibadah saja ni iblis ni, tapi dia tak berdoa. Waktu ditulis di Arash akan ada yang sesat. Malaikat pakat berdoa takut sesat. Tapi iblis kata, takkan aku sesat. Dia macam tu. Jadi jangan kita anggap takkan nak istighfar kot, aku mana ada dosa. Siapa yang anggap macam tu, dialah dosa paling banyak sekali. Siapa yang anggap macam tu. Hatta baginda Nabi SAW pun istighfar sehari. Dalam satu hadis disebut, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaum akthar min 70 marrah. Yakni satu hadis Rasulullah sebut, Rasulullah beristighfar lebih 70 kali sehari. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW sabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kamu pada Allah dan mohon ampunlah. Macam ni. Fa inni atubu ilallah fi yaumi atamarrah. Demi Allah, aku setiap hari bertaubat pada Allah, istighfar 100 kali. Rasulullah 100 kali. Malah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah dibilang Rasulullah istighfar. Bilang kan dalam satu majlis, kunna na'uddu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid. Pernah dia bilang dalam satu majlis, Rasulullah ucap
Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ni sirah istighfar yang kedua. Nah, jadi apa makna dia? Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. 100 kali Rasulullah buka. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibnu Umar kira 100 dalam satu majlis. Nabi SAW tak ada dosa. Tapi kenapa Nabi istighfar? Nabi mana ada dosa? Kita baca dalam Quran, Nabi Adam AS doa yang pertama kan, imam mesti baca lah. Tetapi mana-mana masjid, imam mesti baca doa yang pertama yang Nabi baca, yang manusia baca, iaitu Nabi Adam AS kan. Bila dia makan buah khuldi, kemudian diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam tak tahu macam mana nak memohon ampun, bertaubat pada Allah. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Dan Adam alaihi salam menerima beberapa kalimat, yang mana kalimat itu Nabi Adam berdoa fataba alaih, dan Allah Ta'ala terima taubatnya. Apa dia? Doa yang Allah berikan pada Nabi Adam tu, Allah ajar Nabi Adam macam mana nak minta ampun. Allah ajar Nabi Adam alaihi salam. Macam mana doa dia? Ditafsir dalam surah Al-A'raf. Qala, mereka berdua berkata, yakni Nabi Adam dengan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Semua imam baca kan. Itulah doa yang pertama dan Allah ajar Nabi Adam AS. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak kesian pada kami. Wa tarhamna, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampunkan kami. Wa tarhamna, dan kesian pada kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan jadi di kalangan orang yang khasirin, rugi. Sebahagian ulama sebut Nabi Adam berdoa ni lama, berhari-hari. Ada yang kata sampai 40 tahun doa, tak berhenti berdoa. Tuan-tuan, kenapa lama tuan-tuan? Yakni Nabi Rasulullah istighfar tadi 100 kan. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau lepas semayang Rasulullah istighfar 3 kali, macam kita istighfar tu. Memang ada pun dalam hadis sebut Rasulullah lepas semayang Rasulullah akan istighfar 3 kali. Kemudian Rasulullah akan sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi orang tanya pada Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang perawi hadis ni, bagaimana Rasulullah istighfar? Rasulullah sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi maknanya boleh juga tentang istighfar lagu tu. Ataupun yang boleh juga Rasulullah ajak dalam hadis lain yang macam kita baca tu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang kita sebut tu. Tuan-tuan, huwal hayyul qayyum ke huwal hayyul qayyum? Yang mana satu tuan-tuan? Tuan-tuan, ada 8 hadis berkenaan dengan riwayat tentang istighfar ni. Kan sebelum ni ada satu mufti daripada negeri mana tahu, dia sebut siapa baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka salahlah bacaan. Sebenarnya perlu kita teliti tuan-tuan, mana-mana ustaz, siapa pun, bila kita sebut maka kita kadang-kadang kena rujuk balik. Betul tak? Rujuk balik, mungkin kadang-kadang silap. Rupanya dalam bab istighfar ni dia ada 8 hadis. 5 hadis macam kita baca tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 5 riwayat hadis. Malah ada riwayat hadis daripada Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Hakim. Rasulullah hanya man qal, siapa yang berkata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebut 3 kali, ghufirat dunubuh, diampunkan dosa dia. Wa in kana qad farra min az-zahfi, sekalipun dia lari daripada medan perang. Sebab lari medan perang ni dosa besar. Jadi dalam hadis tu sebut huwal hayyul qayyum,
Hayyul Qayyum. Dua-dua boleh baca tuan-tuan. Kalau astaghfirullahalazim, sebab tu kadang-kadang bab i'rab ni kena perhati tuan-tuan. Kita nampak satu sudut, dia banyak sudut lagi rupanya. Memang betul ya, astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum, betul, sebab dia anggap hayyul qayyum itu naat bagi Allah. Tapi kalau hayyu lebih kuat. Naat bagi huwa. La ilaha illa hu itu ma'ruf marfu'. Bila hu tu marfu', maka hayyul qayyum juga marfu' bagi hu, bukan kembali pada Allah. Itu lebih afsah dari segi bahasa. Tapi semua boleh baca, cuma jangan kata salah. Boleh tak? Siapa baca hayyal salah, ataupun siapa baca hayyul salah, silap. Nah, malah yang lebih tepat ataupun yang lebih kuat, banyak riwayatnya adalah seperti mana yang kita bacalah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, baik. Jadi tuan-tuan, kenapa Rasulullah ulang berkali-kali? Kali-kali Rasulullah ulang. Malah kita semayang pun dalam semayang 17 kali sekurang-kurangnya kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Betul tak? 17 kali. 17 rakaat kan. Kenapa sampai ada seorang orang Melayu tu, dia masuk Kristian je. Ada video dia di YouTube, mungkin dia perbuang lah kot. Tapi dalam video di YouTube dia kata kenapa dia masuk Kristian, sebab Islam ni, orang Islam ni bukan betul ya, benar tak? Apa bukti orang Islam tak betul? Tengok dia semayang. Tak kali semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami yang lurus. Maksud dia tak betul lagi. Dia faham lagu tu, bukan makna dia lagu tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala suka hamba dia ilhaq, yakni merintih dalam berdoa. Rasul Allah Ta'ala suka. Sebab tu Rasulullah istighfar pun 100 kali. Sekali je dia cukup lah. Tak, Allah Ta'ala suka hamba dia merintih pada dia. Lagi banyak, lagi bagus. Ini al-ilhaq bid-du'a. Rasulullah istighfar sampai 100 kali. Kita minta 17 kali. Minta jalan yang lurus tu maksud dia istiqamah dalam jalan yang lurus. Jangan silap. Betul tak? Ada orang kadang-kadang semayang dah betul, bab ekonomi tak betul, bab ekonomi dah betul, bab zakat tak betul, bab sosial tak betul, dalam politik juga runsing. Dia nak lurus semua. Sebab ada orang kadang lurus satu sudut, sudut lain hancur. Tak mau. Kita nak setiap pelusuk hidup kita Allah redha. Itu kita minta tu. Dan Allah Ta'ala suka kita ulang-ulang permintaan. Itu yang minta 100 kali. Kalau Rasulullah 100 kali, lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Malah disebut di dalam hadis yang lain. Jadi kita istighfar tuan-tuan. Kita buatlah tuan-tuan, banyak mana yang kita boleh lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca astaghfirullah banyak kali boleh. Nak lagi bagus, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun bagus. Ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu pun boleh. Mana yang tuan-tuan nak sebutlah tuan-tuan. Ataupun satu lagi, kan bila turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi tuan-tuan, bila turun ayat ni, Rasulullah SAW sebelum wafat Rasulullah banyak baca subhanallahi wa bihamdih rabbighfirli wa tub alayya. Itu Rasulullah sebut. Rabbighfirli wa tub alayya. Subhanallah bihamdih rabbighfirli wa tub alayya. Subhanallah bihamdih rabbighfirli wa tub alayya. Rasulullah banyak baca. Jadi mana-mana sirah lah tuan-tuan baca, tapi disertakan dalam hati, ya Allah, ku mohon ampun padamu ya Allah. Sertakan dalam hati. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah tanda kita hamba Allah Azza wa Jalla. Cuma tuan-tuan, dia cuma sikit. Janganlah disebabkan istighfar kita pandang remeh terhadap dosa. Orang kadang dia pandang remeh terhadap dosa. Buatlah dosa nanti istighfar lah. Buatlah dosa nanti istighfar. Allah Ta'ala Maha Pengampun, betul. Tapi jangan silap tuan-tuan. Nanti kita tengok ayat dan sini tuan-tuan. Ayat ni dia jelas. Kita tengok. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan ketenangan kepada jiwa. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita runsing, susah hati. Nombor satu punca dia dosa tuan-tuan. Dosa ni dia bagi kesan tuan-tuan. Sebab tu jangan meremehkan dosa. Dosa memberi kesan tuan-tuan. Dosa itu bahayanya dosa. Kita tuan-tuan, kita minum ketum. Ketum kan? Ketum okey, baik ke tuan? Baik ke no? Memanglah kalau buat cakaran itu memang tak elok lah tuan-tuan. Dia berubat nyamuk. Ada yang saya tengok ada orang jual itu
Dia masak, okey. Tapi bila nak ikat dalam apa? Plastik tu, dia spray reset. Tuan-tuan tahu kan? Dia tak bagi power tuan-tuan. Ada yang di Selama tu bubuh macam-macam masak. Bila masak tu buah nyamuk lah apa semua. Tapi nak bagi lagi power, buh puradan sikit. Puradan buh sikit. Tak boleh buh banyak, mati nanti. Nak bagi power. Ini memang matilah tuan-tuan. Ini kerja-kerja gila tuan-tuan. Ini kita kata ketum saja tuan-tuan. Memang ketum bagi tenaga, betul. Tahu kan ketum bagi tenaga. Tapi kena ingat ketum bahaya tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak campur apa, betul. Ada orang bagus kencing manis, buah pinggang apa semua. Jantung saya okey lah apa semua. Okey. Tapi jaga-jaga. Getah dia tu. Tuan-tuan cuba masak ketum, tuan-tuan coroh atas lantai biar. Getah. Getah dia tu. Ada orang yang duk minum ketum sihat, melekat kat buah pinggang dia getah dia tu. Terpaksa laser nak buang. Biar jahanam buah pinggang. Lagi satu, dia melembabkan otak tuan-tuan. Ni bukan tuan-tuan makan sihat dan kuat, tapi nanti otak tuan-tuan jadi slow tuan-tuan. Lambat pick up. Lambat. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita minum ketum, dia ada kesan kat badan kita. Kita minum racun, kemudian kita pergi hospital, mungkin kita sembuh, tapi racun tu kesan dia ada. Orang kena COVID, betul tak? Ramai yang sembuh, tapi kesan COVID tu dahsyat. Ada yang sampai hancur paru-paru, ada yang sampai terengkung dia pun hancur. Dia ada kesan tuan-tuan, jangka masa panjang. Dosa pun macam tu. Itu bahaya dosa. Jangan pandang remeh terhadap dosa kerana istighfar. Istighfar lah nanti tuan-tuan. Nabi Adam alaihi salam, sebagai riwayat sebut, sampai 40 tahun Rabbana zalamna, sebelum Allah Ta'ala terima taubat dia. Kita ambil contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak sahabat Nabi yang tak pergi perang? 3 orang kan? Perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, seorang lagi apa nama saya tak ingat lah tuan-tuan. Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, seorang lagi siapa? Murarah bin Rabi'. 3 orang tak pergi perang. Tuan-tuan, tiap-tiap hari menangis bertaubat. Tiap-tiap hari menangis. Pekri niat mata Allah menangis tiap-tiap hari. Hari ke berapa Allah Ta'ala terima taubat? 50. Tiap-tiap hari hidup menangis ni. Ini sahabat tuan-tuan, yang semayang dengan Rasulullah, yang tolong Rasulullah, yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak sebanding pun dengan satu sahabat. Tapi tuan-tuan, tiap-tiap hari menangis, tak terima taubat lagi. Jangan remehkan dosa. Tuan-tuan tak pasti pun Allah ampun ke tak ni sebagai orang ni tuan. Kena bahaya tuan-tuan. Buatlah dosa, sekali aku ambil semayang selesai lah. Betul ke? Hantau ke? Tuan-tuan, kadang-kadang dosa ni dia berbeza. Kalau orang yang berilmu, dosa dia lebih besar. Saya lupa tuan-tuan, Nabi tak ada dosa, pasal apa minta ampun sebelum saya lupa tuan-tuan. Nabi Adam tu, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami zalim diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, rahmati kami di kalangan orang yang rugi. Nabi Adam buat dosa ke? Soalan. Nabi-nabi ni mana ada dosa. Tapi perbuatan Nabi itu tak sepadan dengan makam dia. Tapi dia tak ada dosa. Kalau bagi orang tak dosa, bukti Nabi Adam masa dia makan, dia tak ingat. Orang kalau lupa, dimaafkan. Betul tak tuan-tuan? Dimaafkan, manusia biasa. Dalam Quran sebut apa? Fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam terlupa. Walam najid lahu azma, kata Allah, kami dapati dalam hatinya tak ada sengaja. Dia tak sengaja. Lupa sungguh. Tapi tak patut bagi hak Nabi lagu tu. Macam tu. Hak Nabi. Tak ada Nabi yang mengorat orang ke, tengok benda haram ke, berzina, mencuri, pecah amanah. Tak ada tuan-tuan. Hak dosa macam manusia buat ni, tak ada Rasul buat. Bacalah mana-mana kisah pun. Tak pernah Rasul buat dosa macam orang buat. Tapi ada yang tidak sesuai dengan makam kenabian itu. Itu yang minta ampun tu. Tingginya hubungan Nabi dengan Allah ni. Nabi Yunus kan dia tinggal kaum dia. Dia bukan buat apa pun, dia tinggalkan kaum dia.
Dan dia berdoa kehancuran bila dia tengok tu pun bukan tinggal terus 34 tahun berdakwah. Yang beriman 2 orang. Selama 34 tahun orang duk mengata dia macam-macam. Betul, macam-macam. Dia pun pergi tinggal sebelum dapat izin. Kita manusia tuan-tuan, sebagai orang main mengajak, tak ada jemaah, malah main mengajak. Ada orang macam tu. Ada orang setengah main mengajak, banyak sikit sangat, malah main. Ada juga tuan-tuan, tak ada pula kena masuk perut ikan nun ke apa ke. Tapi bagi Nabi tak boleh. Ada orang setengah orang mengajak, ustaz nak bayar berapa? Saya bayar berapa pun tak apa. Tapi biasanya orang bagi saya 20,000. 20,000. Tentang kenal ustaz tu. Ini cerita kat Selangor, orang panggil dia, tak kisah bayar berapa pun, tapi biasanya 20,000 lah. Orang dengar orang tu juga, dah panggil juga lah, nak buat lagu mana. Tuan-tuan pun kenal, tuan-tuan mesti kenal, seluruh Malaysia kenal. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi tak lagu tu. Nabi tukar lagu tu. Nabi Yunus tinggal je. Dan Nabi Yunus sangka mereka ni dah layak lah dapat azab. Belum dapat izin je tinggal kaum dia. Masuk dalam perut ikan nun tu 40 hari 40 malam. Sesak nafas, seksa dalam perut tu. Gelapnya malam, sesaknya nafas, gelapnya malam, gelapnya perut ikan nun. Sesak nafas Nabi Yunus tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Betul tak? Padahal bagi orang bukan salah pun kalau bagi orang. Tapi bagi Nabi tak boleh. Jadi tuan-tuan, jangan, sebab tu Nabi pesan kepada orang, jangan siapa-siapa kata dia lebih baik pada Nabi Yunus. Kenapa Rasulullah sebut macam tu? Yunus bin Matta. Takut orang ni bila baca kisah Nabi Yunus kena telan dengan ikan nun. Apa Nabi Yunus buat dosa, aku tak buat dosa. Jangan sebut lagu tu. Tak ada manusia yang sebanding dengan Nabi Yunus pun. Manusia biasa lah, tak sebanding pun. Dia bukan buat salah, tapi pada hak kenabian itu satu kesalahan. Tak betul. Baik, boleh faham tuan-tuan no? Jadi Nabi dia tak buat dosa macam orang, tapi tak sesuai dengan makam dia. Yang Rasulullah istighfar ni, Rasulullah istighfar 100 ni sebab Rasulullah risau. Mungkin dalam hati dia ada masa dia terlupa pada Allah. Itu Rasulullah rasa macam mungkin ada berapa saat dia hak-hak ketuhanan yang Nabi dah buat sungguh-sungguh dah, tapi Nabi risau kut ada rendahnya Nabi Rasulullah SAW ni, kut ada lagi hak ketuhanan yang dicuaikan. Asal lagu tu hati kut terlupa pada Allah ke, kut terlebih buat dunia ke, risau. Padahal tak ada pada Nabi, tapi kerana tawaduknya Nabi tu. Sebab tu kalau orang kata dia tak istighfar, pasal apa tak istighfar? Aku mana ada dosa. Yang ni berat tuan-tuan, berat. Kenapa tak minta pada Allah lindung daripada azab kubur dan api neraka? Aku hidup tak pernah buat dosa, pasal apa nak masuk neraka? Jangan. Rasulullah jangan. Sebelum bagi salam baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Betul tak ajak? Isteri Nabi dan kita pun baca sebelum salam. Kalau orang kata aku tak ada masalah dajjal ke, syurga ke, azab kubur ke, tak ada masalah, aku ibadah setiap malam penuh full. Jangan. Yang itu nanti nak jadi jahanam tu. Bila sombong dengan ibadah, sombong ni dengan ibadah pun tak boleh sombong. Tak boleh. Baik tuan-tuan, kita tengok ni. Jangan terbalik tuan-tuan. Jangan remehkan dosa. Kita tengok ayat ni sebut apa. Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi diri sendiri, kemudian beristighfar, memohon keampunan, nescaya ia dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, kat sini ayat ni menarik. Menariknya apa? Orang yang buat dosa, kemudian dia mohon ampun pada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dia apa? Jangan terbalik. Terbalik ni macam mana? Pasal apa hang buat dosa? Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang pada orang yang bertaubat. Jelas tuan-tuan? Bukan pada orang betul-betul melakukan dosa. Jangan terbalik. Dalam ayat ni disebutkan lepas ni ayat lepas ni disebut fastaghfiru walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang Allah Maha Pengampun Penyayang ni pada orang yang bertaubat. Makna dia apa? Bila buat dosa, cepat-cepat taubat. Sebab pengampunnya Allah, penyayangnya Allah pada orang yang taubat. Ni ayat sebut ni, yajidillah ghafurur rahim. Minta ampun
dan dia akan jumpa mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cepat-cepat taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhanmu, jangan tangguh. Banyak orang ni terbalik tuan-tuan. Bila dia nak buat dosa, Allah kan Maha Pengampun. La haula wala quwwata illa billah. Allah Maha Pengampun yang bertaubat pada Allah, bukan terus buat dosa. Dia terbalik tuan-tuan. Kalau nak buat dosa kena ingat innallaha syadidul iqab. Allah Taala berat siksa dia. Itu baru tuan-tuan. Bila ingat nak buat maksiat, ingat beratnya azab Allah. Tapi bila dah terjebak dengan dosa, cepat-cepat taubat. Ingat Allah Maha Pengampun pada orang yang bertaubat. Tuan-tuan, kalau ada orang kita tanya dia pasal hang buat maksiat, kita ni dah tua, dia kata hang ni macamlah hang pegang pintu syurga, kunci tu hang pegang. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin dosa aku Allah ampunkan sebelum dosa hang. Kan ada orang cakap lagu tu. Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, dan dia terus buat dosa. Saya risau. Itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan ni memang dia nak tipu tuan-tuan, dia ikut orang tuan-tuan. Kalau orang yang kuat ibadah, syaitan takkan suruh tuan-tuan buat maksiat. Dia suruh buat apa? Dia akan hasut pergi kepada riak, sum'ah dan ujub. Dia akan pergi ke situ. Tuan-tuan boleh baca kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis, karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Iblis ni bila dia nak hasut ahli ibadah, dia tak hasut macam orang lain. Ahli ibadah dia hasut cara lain supaya rosak ibadah dengan riak, ujub dan sum'ah, takabur dan sebagainya. Kalau ahli maksiat, iblis tak akan buat lagu tu, pasal dia beribadah pun tak buat. Dia akan tipu lagu mana? Hang buatlah dosa lagi, ya Allah kan Maha Pengampun. Bagus tuan-tuan. Bagus tu. Tapi apa kesan ni? Kita okey katakanlah buat dosa. Buat dosa lagi. Allah kan Maha Pengampun, buat dosa. Buat lagi hari ni buat, esok buat. Pasal apa? Alasan Allah Maha Pengampun. Biasanya orang lagu ni hujung dia hilang terus. Tak jumpa pangkai. Sebab apa tuan-tuan? Iblis dah berjaya dah. Sebab point iblis ni pandai tuan-tuan. Syaitan ni hidup dia panjang pada kita. Iblis ni dia nak bagi tahu apa? Kita bila buat dosa, dia ada apa? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Bila buat dosa, titik hitam kan kat jantung hati ni. Buat lagi dosa, titik hitam. Pas dia buat dosa, panjang lagi umur. Allah kan Maha Pengampun, dia buat dosa. Hati duk titik tu. Titik sampai mana? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai jadi ran, tutup terus jantung hati. Bima kanu yaksibun, pasal dosa yang dia perbuat. Bila dah sampai tahap tu, itu yang nasihat pun dah tak makan. Tegur pun dah tak makan. Ulama pun meluat. Majlis ilmu pun meluat. Pasal apa? Dah jadi ran di hati. Macam mana boleh jadi macam tu? Pasal syaitan duk kelentong dia. Buat lagi lah. Allah kan Maha Pengampun, buat lagi lah. Dia tak tahu dia telah duduk dalam satu keadaan yang cukup bahaya, iaitu al-aman min makrillah. Duduk dalam keadaan rasa aman daripada murkanya Allah. Ni berat tuan-tuan. Kita dia buat dosa tak apalah. Dia tak tahu Allah murka. Dia tak tahu tu Allah murka tindakan itu. Bila kita buat dosa Allah murka pada kita, tu kena ingat tuan-tuan. Apa-apa dosa yang kita buat, masa kita buat Allah Ta'ala murka. Tapi duk buat pasal apa? Allah Maha Pengampun. Quran kata Allah Maha Pengampun, cepat-cepat buat taubat. Nanti kita baca ayat lepas ni tuan-tuan. Tengok firman Allah ayat seterusnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullah lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan kejinya atau menzalimi diri mereka sendiri, tiba-tiba mereka teringat akan Allah. Buat dosa teringat pada Allah. Kemudian buat apa? Mereka terus memohon ampun terhadap dosa mereka. Cepat-cepat taubat ni Quran ajak. Terjebak dengan dosa tak boleh lari pada dosa tuan-tuan. Terjebak dengan dosa cepat-cepat taubat. Kemudian dia kata apa? Dan siapakah yang dapat mengampunkan dosa-dosa mereka selain Allah? Tak ada orang yang boleh ampunkan dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Jelas ayat ni.
Maksud dia jangan terus. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang pada orang yang bertaubat, cepat-cepat taubat, dan jangan teruskan dosa tu. Tapi dah terbalik tuan-tuan. Syaitan tipu. Dia reverse kita punya mindset ni. Buatlah lagi dosa. Allah Maha Pengampun. Sampai mati. Dan saya ada jumpa ramai tuan-tuan orang kata, ramai. Pasal siapa ada buat dosa, Allah Maha Pengampun. Dosa, Allah Maha Pengampun. Sampailah dia mati. Ramai tuan-tuan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nantilah umur 60 nanti nak taubat lah. Nantilah umur 50 sekali aku taubat. Nantilah. Duk nanti. Dia tak tahu bila dia mati. Berjayanya syaitan tuan-tuan. Tak apalah. Tunggulah umur 40. Dia taubat lah. Rupanya umur dia lagi berapa hari. Syaitan berjaya menipu dia. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Ini disebut sebagai zuhrufal qawli ghurura. Itu cara syaitan hasut. Syaitan tak kata hang buat maksiat lah, lagi bagus. No. Dia kata-kata yang cantik. Zuhrufal qawli ghurura, kata-kata yang cantik nak membohong orang, kelentong. Macam skema kan? Bagi bahasa cantik. Syaitan bisik kita lagu tu lah, bahasa yang cantik-cantik. Kita bila nak buat maksiat, macam-macam alasan yang indah-indah. Syaitan lah tu. Memang kerja dia duk bisik. Kita pun terus melakukan dosa tuan-tuan. Sampailah nyawa kita diambil tuan-tuan. Berjayalah syaitan dalam menipu. Tuan-tuan, sebelum saya lupa. Sahabat Nabi tu bila dia tak pergi perang, tiap-tiap hari menangis. Nangis tuan-tuan. Sampai hari yang ke-40, Rasulullah bagi arahan kan. Isteri kena tinggalkan suami. Dahsyat tuan-tuan. Pertama kena pulau, betul tak? Yang 3 orang ni kena pulau. Jangan jawab salam, jangan pandang, jangan bercakap. Sebab tak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang cukup getir dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak lawan Rom, perlukan seluruh tenaga. Satu-satunya perang Rasulullah maklumkan pada semua orang. Sebab perlukan semua umat Islam kena gebelin tenaga. Sebab nak pergi perbatasan Rom. Bila dengar Rom nak hancurkan umat Islam di kota Madinah, tiba-tiba ada 3 orang ni tak pergi. Jadi Rasulullah tak bagi bercakap. Dah tak boleh bercakap. Tak bercakap 40 hari tak bercakap. Yang Ka'ab bin Malik seorang yang berjalan. Yang lain dah tua dah. Dia pun menangis je kat rumah. Nangis tiap-tiap hari, menangis minta ampun. Tapi beramai orang tuan-tuan, dia buat dosa, atau dia bertaubat, selesai. La haula wala quwwata illa billah. Apa jaminan? Sebab tu kena teruskan tuan-tuan. Tak ada jaminan lagi kita tahu dosa kita diampun kecuali kita melazimi tuan-tuan taubat tu. Dan menyesal sungguh di atas dosa kita. Baik tuan-tuan. Dah tiap-tiap hari menangis. Hari yang ke-40 Rasulullah bagi arahan, isteri kena tinggalkan suami. Maka isteri pun tinggal. Duduklah seorang-seorang, kecuali seorang sahabat, Hilal bin Umayyah kalau tak silap. Sebab dia dah tua dah. Isteri dia minta nak uruskan dia lah. Dia dah tak larat dah pun. Rasulullah bagi uruskan saja. Tapi tak boleh tinok dekat sekali apa, tak boleh, uruskan saja. Sampai hari yang ke-50 baru turun pengampunan Allah. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Baru turun ayat pengampunan. Berapa ramai orang yang buat dosa-dosa besar. Kita tak sampai level sahabat Nabi pun dia buat dosa besar. Tak apa. Selesai. Macam lalat hinggap di hidung, tepih. Yang Rasulullah sebut, orang munafik ni tengok dosa seperti lalat kan, marra ala anfih. Orang beriman tengok dosa seperti apa? Batu yang besar hampir-hampir hempap. Ini orang beriman. Takut bila buat dosa Allah murka. Saya ada golongan yang saya jumpa. Dia pun ni tak tahu lah golongan apa, tak tahu. Duk rajin duk buat maksiat. Alasan apa? Bukan membatalkan akidah pun. Itu alasan dia. La ilaha illallah. Adakah orang rogol anak perempuan hang tak apalah, bukan membatalkan akidah pun. Macam ni ke? Allah Ta'ala larang zina, Allah murka, tiba-tiba hang kata buatlah, bukan batal akidah pun. Ini syaitan tuan-tuan. Ini syaitan. Kalau orang nak bakar rumah kita, takkan kita kata bilah bukan membatalkan akidah pun. La ilaha illallah. Ni apa ni? Mana amar makruf nahi mungkar? Depa duk orang sembang maksiat, buat benda yang salah, akidah yang salah, bukan membatalkan akidah pun. Dia duk main-main tuan-tuan. Dia main-main. Ini larangan Allah, seolah-olah macam permainan, bukan batal akidah pun.
Bunuh orang tak batal akidah. Habis tu boleh bunuh orang, tuan-tuan. Ini bisikan-bisikan lagu ni, ini jelas daripada syaitan, tuan-tuan. Baik, kita tengok yang ke-19. Akhir sekali, saya mestilah sentiasa bermuraqabah, merasai di bawah pengawasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terang maupun tersembunyi, kerana mengingatkan firman Allah. Habis, tuan-tuan, dapat habis malam ni. Ingat firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidak ada percakapan rahsia di antara 3 orang melainkanlah dialah yang keempat. Bukan makna Allah Ta'ala duduk keempat tu. Ini bahasa dia, Allah Ta'ala tahulah. Dan tiada percakapan antara 5 orang melainkanlah dia yang keenam. Bukan makna dia bila duduk 5 orang, Allah Ta'ala dah sebelah kat itu duduk seorang. Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada tempat, ruang dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, ini nak bagi tahu, Allah Ta'ala tahu. Dan tiada pula percakapan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka di mana mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi makna dia, apa pun kita buat, maka Allah Ta'ala melihat. Dia dalam bab muraqabah. Muraqabah ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya ingat sini pun ustaz ada baca kot, kitab Riyadhus Salihin, kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan pergilah seluruh dunia pun kitab ni ada. Pergi seluruh dunia, tuan-tuan. Mekah, Madinah, Perancis, Rusia, China, negara Islam mesti ada kitab Riyadhus Salihin. Kitab ni mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan adab. Salah satu bab yang Imam Nawawi letak adalah babul muraqabah. Ini bab yang kita merasa pengawasan Allah Azza wa Jalla dalam hidup. Kena rasa ada pengawasan Allah. Kita ni, tuan-tuan, naik kereta laju, bawa 14 sampai je dekat susu keluar apa? Kemunting kan? Semua slow. Pasal apa? Kita jawab, tuan. Sampai je susu keluar kemunting, jalan sikit semua slow. Pasal apa? Ataupun kat bandar baru, betul tak? Tengah speed 1718, tiba-tiba jadi baik semua. Kita pun pelik, baik pula dia ni. Tadi macam pelesik lajunya, sampai situ jadi baik. Pasal apa? Pasal ada mata yang tengok, betul tak? Mata tu jangan main-main, 300 jangan main-main, tuan-tuan. Dia tengok, dia tangkap. Pasal apa? Tahu muraqabah AES, betul tak? Muraqabah AES tu ada. Orang takut tiba-tiba tang muraqabatullah, pengawasan Allah, kita tak ambil berat, kita tak perhatikan, kita duduk di mana sahaja, Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita, tuan-tuan. Tak boleh lari, tuan-tuan. Pergilah kat mana-mana pun, utara, barat, kiri, kanan, dalam tanah, duduk di mana-mana pun, kita tak boleh lari daripada pengawasan Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Baik. Jadi, tuan-tuan, ada satu hadis, saya habiskan dengan hadis ni, tuan-tuan. Dalam bab muraqabah tu banyak hadis dia. Tapi salah satu hadis yang Imam Nawawi rahimahullah letak di dalam bab tu adalah tentang hadis yang bagi saya menarik lah. Yang Rasulullah pesan kepada ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas ni naik jadi radif. Radif ni maksud dia Rasulullah naik unta, dia duduk belakang. Jadi radif. Jadi kita menunggang lah, tuan-tuan. Menunggang di belakang. Bukan menunggang, membonceng, betul tak? Duduk di belakang tapi naik unta. Jadi waktu ni Ibnu Abbas kecil lagi, umur 16-an tahun lah. Maka Rasulullah kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, budak ni umur belasan tahun lah. Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu beberapa perkataan. Yang mana disebut apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga. Makna dia apa? Jaga batasan-batasan haram. Yang haram jangan buat. Kalau orang kata buatlah bukan membatalkan akidah, ini syaitan, tuan-tuan. Sama ada bisikan syaitan, kalau orang cakap tu syaitan manusia, tuan-tuan.
Saya duduk dengar orang duk cakap tu, saya cukup keluar tuan-tuan, dengar orang cakap tu. Pasal dia main-main dengan maksiat. Dia buat lawak. Tak padan tuan-tuan. Nah, dia buat lawak dengan maksiat. Sedangkan Allah murka, itu larangan Allah. Nabi sebut, jagalah Allah, laksanakan segala kewajipan, jangan buat benda yang haram. Kalau terjebak, cepat-cepat taubat. Jaga batasan Allah, Allah jaga hang. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga hang. Sebab tu pernah satu ketika ada binatang buas di tengah jalan, orang tak berani. Ada riwayat kata ular dan sebagainya. Ini orang tak berani lintah, ada binatang buas. Orang semua tak berani, maka Ibnu Umar pergi. Ibnu Umar pergi halau dia. Binatang pun pergi binatang. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu an, ada hadis dimeriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafallah khawafallahu minhu kulli syai. Siapa yang dalam hati dia betul-betul takut pada Allah, maka Allah jadikan seluruh manusia takut, seluruh makhluk takut pada dia. Jadi kita boleh checklah diri kita ni tahap mana takwa kita tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan jumpa masuk lautan jumpa rimau tunduk kat tuan-tuan. Hebat. Memang tinggi ya takwa tu. Jumpa babi pun lari. Memang tinggilah takwa tu. Mandi kat parit dekat Sungai Gedung, buaya timbul sebelah. Buaya pun lari tuan-tuan. Memang tinggilah takwa tu. Senang kata binatang ni dia tak terkam lah orang-orang yang bertakwa ni. Tak berani. Tapi tuan-tuan jangan try pula pilu tapping suruh kat mulut buaya. Boleh kot ni. Itu gila tuan-tuan. Tak payahlah buat kerja lagu tu. Baik, jadi tuan-tuan, saya sambung. Tuan-tuan jaga Allah, Allah jaga tuan-tuan. Kemudian ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, kita akan dapati Allah di hadapan kita. Bukan duduk depan macam ni. Tiap kali kita susah, Allah Ta'ala bantu. Yang ni jaga batasan, jangan kita langgar batasan-batasan Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kita minta tolong pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila nak minta apa-apa minta pada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ingatlah, kalaulah seluruh umat manusia dulu, kini dan selama-lama berkumpul untuk memberi kita satu manfaat, takkan boleh kecuali dengan apa yang Allah berikan, dengan izin Allah. Nah, kemudian wa ijtama'u ala an yadurka bi syai'in lam yadurka illa ma kataballahu alaik. Dan kalau dia berkumpul nak menjahanamkan hang, hancurkan hang, takkan boleh kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Jadi tuan-tuan, rufi'atul qalam wa jaffatus suhuf, telah diangkat pena, yakni apa? Qalam, dan dah keringlah tulisan takdir di Lauh Mahfuz. Ini takkan berubah takdir Allah Azza wa Jal. Baik tuan-tuan, habis tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu di tajuk barulah. Tajuk baru bab apa? Saya mestilah muslim di sudut ibadah. Muslim di sudut ibadah. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matrula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.